Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim 'allimna al-Qur'an. Allahumma ya alim 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya alim 'allimna al-bayan. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Ashraf selaku pengerusi majlis pada malam ni. Yang berbahagia Ayahanda Tuan Pengerusi Masjid Kampung Lembah, Ashabul Fadilah Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Kampung Lembah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang berbahagia Tuhan bagi kat kita pada malam ni, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang saya kira memang indahlah rumah ni, dan saya pun beberapa kali saya dah sampai ke sini dah. Cuma malam ni bila saya tunduk ke bawah ni, berselerak wayar ni tuan-tuan, berasa sakit jantung. Kan, kita tuan-tuan picek jantung lagu tu saya tengok bawah tak boleh tengok. Tuan-tuan, malam ni dengan tajuk yang diberikan iaitulah hijrah kerana-Mu. Hijrah kerana-Mu, maksud dia hijrah kerana-Mu tu. Mu tu maksud dia kembali kepada Allah lah. Hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana selalu kuliah saya di Kuak Tuan Syed, selalunya saya akan mulakan dengan bacaan hadis. Jadi tuan-tuan, malam ni kita akan cuba dengan bacaan hadis, dan selanjutnya kalau masa masih lagi ada, kita akan cerita tentang orang-orang yang dikatakan berhijrah itu bagaimana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah tu apa tuan-tuan? Hijrah tu kalau dalam bahasa Arab dia kata intiqalu min makanin ila makanil akhar. Iaitulah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Macam mana kita tahu sejarah hijrah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan pun tahu Nabi berhijrah daripada Makkatul Mukarramah menuju ke Yathrib. Hijrah Nabi itu bukan bermaksud Nabi lari, bukan dia. Sebab ada golongan yang kata maksud Nabi itu melarikan diri. Itu salah. Sebenarnya Nabi bukan lari. Itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun keluar. Sahabat-sahabat Nabi semua bagak keluar, sehingga kan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia duk tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bila kita nak pi? Bila kita nak pi?" Sahabat lain semua bagak pi dah. Kalau Nabi melarikan diri, maknanya Nabi kata, "Jom kita pi lari cepat." Tapi tak, Nabi kata apa? "Tunggu Sat. Aku duk tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala." Maknanya kalau Tuhan kata aku tak payah pi, tak payah pi. Ni bila wahyu Allah Taala turun, barulah Nabi pun keluar bersama dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Simbolik dia apa tuan-tuan sekalian? Nabi nak abang kepada kita ni bukan perlu pindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Perpindahan tu Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Maknanya tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maksud dia, berpindah randah itu sudah tidak ada. Yang ada apa tuan-tuan? Pindah daripada
yang tidak baik kepada yang baik. Iaitulah perpindahan daripada yang tidak baik kepada yang baik. Itu maksud kepada hijrah. Dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Sebelum kita nak baca hadis. Dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. An-Nisa ni makna apa? Makna dia perempuan. Tuan-tuan tahu. Surah perempuan. Menunjukkan bahawa agama Islam amat menitik beratkan soal keperempuanan. Orang perempuan sebelum datangnya Islam memang tidak ada harga di sisi manusia. Minta maaf sebutlah. Orang perempuan hanya dijadikan sebagai hamba. Orang perempuan hanyalah dijadikan sebagai orang suruhan. Tetapi apabila datangnya Islam, Islam mengangkat tinggi darjat orang perempuan sehinggakan di dalam satu surah, dalam Quran ada berapa surah? 114 surah. 114 surah, iaitulah surah yang keempat adalah suratul Nisa. Ayat yang ke-100, apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-100. Mana ada surah laki-laki? Tuan-tuan pernah dengar surah Ar-Rajul? Ada tak? Surah Rajulun. Mana ada laki-laki? Tapi surah An-Nisa ada. Hebatnya orang perempuan ni, tuan-tuan sekalian. Hatta kehebatan orang perempuan itu juga disebut oleh baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi meninggal, walaupun mak Nabi meninggal, Siti Aminah, kita tahu mak dia meninggal waktu tu, dia belum sempat mendapatkan kasih sayang daripada seorang ibu, tetapi dalam banyak hadis dia menceritakan tentang kelebihan seorang ibu. Seorang sahabat bertanya Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa saya nak buat baik? Nabi kata, ummuka, kepada mak hang. Summa ayyu, summa man. Kemudian siapa lagi saya nak buat baik? Lepas saya buat baik kepada mak saya, Nabi kata ummuka, mak hang, 2 kali. Yang ketiga dia tanya lagi, selepas tu saya nak buat baik kepada siapa ya Rasulullah? Nabi kata ummuka, kepada mak hang. Maknanya 3 kali berturut-turut Nabi menceritakan tentang ibu, tentang ibu, tentang ibu. Kali keempat baru Nabi kata abuka, iaitulah ayah kamu. Maknanya ayah tu duduk belakang Zat. Mak dulu. Dahulukan mak dulu. Apa-apa pun mak dulu, tuan-tuan sekalian. Kan itu kelebihan yang Allah Ta'ala buat naik darjat orang perempuan. Sehingga kan ada dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi sebut, ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa laimun. Nabi kata barang siapa yang memuliakan perempuan, dia adalah orang yang mulia. Tuan nampak tak? Dan barang siapa yang menghina perempuan, barang siapa yang memandang rendah kepada perempuan, maka dia adalah orang yang amat hina dan orang yang paling rendah akhlak dia. Kan makna dia, dengan orang perempuan, kita kena pandang tinggi. Pasal apa tuan-tuan? Kerana ini adalah suruhan daripada baginda Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala meletakkan surah yang keempat, surah An-Nisa. Surah yang keempat, surah An-Nisa, surah perempuan. Dalam ayat yang ke-100, Tuhan kata, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang berubah, itu masuk ayat kita. Barang siapa yang berubah, fi sabilillah, pada jalan Allah, ataupun hijrah keranamu. Macam mana tajuk malam ni? Ingat tuan-tuan, siapa yang berhijrah ke jalan Allah? Yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'ah. Kamu akan mendapati tempat ataupun penghijrahan kamu kepada sesuatu perkara itu muraghaman. Kamu akan mendapat muraghaman kathira, iaitulah keuntungan yang besar dan juga pahala yang besar dan juga luang ataupun luas rezeki yang akan diberikan Allah Ta'ala kepada kamu. Itu janji yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan, secara tak langsung, mau tak mau kita berhijrah secara sunnatullah. Sunnatullah ni apa? Iaitulah ketetapan Allah. Memang sentiasa berlaku penghijrahan demi penghijrahan dalam kehidupan kita. Antara dia apa? Umur kita. Kan berlaku hijrah umur kita. Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan siapa 40 tahun yang lalu? Tuan-tuan siapa 50 tahun yang lalu? Tuan-tuan siapa 60 tahun yang lalu? Kadang-kadang kita duk berasa, aku ni lagu budak-budak ni. Duk berasa ni. Macam kemarin kita duk ligan. Abang kata apa? Duk ligan
mesin padi, kan? Mesin padi naik atas ban tu ligan. Saya di Lostang tu sekalian, duk ingat. Dia mula nak cerita mesin padi ya. Pasal main-main tadi duk bawa jerami tu sekalian. Orang bakar jerami. Nampak mesin padi atas batas ban tu, lari tuan-tuan, pergi duduk dekat tayar getah duduk belakang tu. Duk bergantung bang tu. Ada 2-3 orang kawan ni seronok menyemang. Dia bawa tu, lepas mana halah. Balik pukul kaki sampai malam rumah. Balik pak duk tunggu dengan getah lah. Hampa pergi mana ni? Kan? Pak tak tanya, hampa naik tu bahaya tak? Pak kata, hampa pergi mana ni? Pak pun tahu, biar pergi lah macam mana pun. Kan? Budak-budak lah ni tengok mesin padi pun terkejut. Kan? Anak saya tengok mesin padi, dia jadi takut. Saya bawa lah. Kan? Tak biasa jumpa mesin padi. Baik, tuan sekalian. Dalam Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita tentang kelebihan orang-orang yang berhijrah. Dan hijrah itu, ini masuk hadis. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Khubshi al-Khash'i anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Kata Abdullah ibnu Khubshi, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat. Nabi ditanya oleh seorang sahabat. Apa sahabat tanya Nabi? Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah? Afdal ni tuan-tuan makna dia paling baik. Kalau fadil yang ada kelebihan. Afdal lebih baik daripada fadil. Itu maksud dia macam tu. Kan kita guna perkataan kabirun. Tuan-tuan pernah dengar kabir? Kabir ni makna dia apa? Besar. Kan? Sebab kita dulu Ustaz Luqman besar, lah kecil lah. Tu saya seronok tu. Tapi kita mulut kita ni bersebab. Kita cimanih pun. Ya, cimanih pun kat saya. Tak, ada hak lagi mulut hebat. Dia kata, tak cimanih ni. Minum ketum. Ketum dia buat kat kita. Harun. Kan? Baik, itu sekalian. Kabir, maksud dia besar. Betul tak? Kalau akbar, akbar ni makna dia yang lebih besar daripada besar. Sebab tu waktu kita bertakbir, Allahu Akbar. Tak ada Allahu Kabir. Ada tuan sekalian? Kalau Allahu Kabir, mana ada lagi yang akbar daripada Allah. Jadi kalau Allahu Akbar, kita kata Allah itu maha besar. Maha ni makna dia besar lah. Paling besar. Tidak ada besar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat tanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Amalan apa yang paling baik yang kami nak buat? Kan? Amalan apa paling baik kami nak buat? Nabi jawab, Nabi kata apa? Nabi kata, tulul qiyam. Tulul qiyam, tul ni makna dia panjang. Qiyam ni makna apa? Berdiri di tengah malam. Maksud dia, salatul lail. Apa salatul lail? Iaitulah semayang malam. Lepas sana, semayang malam. Nabi SAW boleh dikatakan tiap-tiap malam, Nabi tidak pernah meninggalkan 11 rakaat salat malam. 11 rakaat salat malam, tuan-tuan sekalian. Nabi buat. Tetapi satu rakaat Nabi panjang. Seperti mana berapa surah punya Nabi baca. Ada sahabat Nabi pergi ikut, tuan-tuan sekalian. Ikut-ikut tu, terlena macam tu aja. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia pernah tengok Nabi SAW semayang malam. Sehingga bengkak kaki Nabi. Pasal apa? Pasal duk berdiri lama semayang malam. Aisyah kata, ya Rasulullah, pasal apalah yang bagi sakit-sakit diri ni? Berdiri lama-lama sampai bengkak-bengkak kaki. Nabi kata apa? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Entah. Kita sakit juga kaki. Pasal apa? Tergeliat liga lembu. Kan? Bengkak kaki je, mayang malam ke? Malam apa? Lembu masuk rumah malam. Duk ligan nak tu, perambat nak tu, bengkak kaki kita. Nabi bangun malam. Dan salat malam, tuan-tuan sekalian, adalah salat yang disunatkan walaupun 2 rakaat tuan-tuan buat. Walaupun 2 rakaat, tetapi bacalah surah yang panjang. Tuan-tuan memang duk mengapai surah Yasin pun, betul tak? Mangkit pukul 5 baca Yasin
Wal Quranil Hakim. Bini pun waktu tu, Yasin Pak Haji, debuh lagu tu. Kita pun ambil surat Yasin, lempang kepala dah. Kan? Baca tu sekalian tengah malam. Cerita dia bukan bilangan rakaat tu banyak. Agama ni dia tak mau bilangan rakaat tu banyak, tetapi dia nak macam mana tuan-tuan sekalian? Dia nak walaupun 2 rakaat, tetapi 2 rakaat yang panjang. Kita duduk berdiri lama tuan-tuan sekalian. Boleh faham tak? Itu cerita dia macam tu. Macam kita semayang tarawih lah. Tarawih ada yang buat 8, ada yang buat 20. Siapa nak buat 8, silakan buat 8. Tetapi nak cantik tu, hak 8 tu bagi sama dengan 20. Baru betul. Yang duk kalut buat 8 ni pasal apa? Pasal 20 tu panjang sangat. Buat 8, baca. Bacalah sampai 1 juih. Dia kata Kampung Lembah, Masjid Kampung Lembah, berapa rakaat tarawih? 8. Dia kata. Satu malam baca banyak mana? 1 juih dia baca. Saya rasa kalau buat macam tu, hak 20 penuh balik. Hak 20 nanti orang pergi timpa balik. Pasal apa? Hak 20 ni baca Qul huwallahu ahad ya. Lepas tu alhaakumut takatsur Qul huwallahu ahad. Dia baca yang tu. Tuan-tuan, hak panjang tu. Jadi Nabi habaq apa? Nombor 1, amalan yang paling baik adalah tulul qiyam. Kamu boleh bangkit tengah malam, nombor 1. Yang kedua, kamu boleh salat dalam keadaan salat yang panjang berdiri dia. Nak bangkit tengah malam pun susah, apatah lagi nak semayang, tuan-tuan sekalian. Bangkit tengah malam. Ambil masa 5 minit. Zaman kita lah, zaman kena bangkit tengah malam lah. Kena bangkit tengah malam, tuan-tuan sekalian. Banyak dah tutup guru kita duk main cerita. Walaupun agak hadis tu kita tak nak jelas dengar tu, tutup guru kata apa? Siapa yang nak kubur dia cerah nanti, bangkitlah tengah malam. Nampak tuan sekalian? Kita boleh tinggal tempat tidur kita boleh bangun. Sebab antara golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana padang mahsyar. Satu dia apa dia tuan-tuan? Iaitulah orang yang bangun tengah malam dalam keadaan wannasu niyamun, dan orang lain duduk tidur. Bangkit tengah malam bukan duduk hingap sampai orang lain tak boleh lena. Ni bangkit, oi bangkit, apa ni pukul berapa lah? Dia pukul berapa ya? Pukul 4.30 ayah bangkit dah. Bangkit dah buat tahajud. Jangan tuan-tuan sekalian. Baca pun derai-derai. Kan tak boleh. Yang tu bukan nak bangkit tengah malam, saja nak kacau orang lain malam tu mana ada. Bangkit tengah malam, siapa pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Hatta bini kita sendiri pun tak tahu. Waktu kita bangkit tengah malam. Allah itu orang yang terbaik. Dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Bagilah kekuatan kepada aku ya Allah. Sehinggakan air mata dia fafadat ainahu, air mata dia akan keluar mengalir tuan-tuan sekalian. Di saat itulah, air mata itulah yang akan memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, balik muhasabah tengok antara hijrah, antara poin penting kita dapat malam ni apa? Lama mana dah aku tak bangkit tengah malam sembahyang malam ni. Subuh tu pun dia kata, tu perempuan bini terajang jatuh katil baru bangkit. Mau cara bini tak terajang pakai tak bangkit lah. Kan? Dak pun bangkit tengah malam bangkit juga, tapi bangkit buka lampu pergi cari nyamuk ketik tu. Mana nyamuk ni awak bang? Nak semayang tak? Semayang apa nyamuk banyak ni? Marah nyamuk tu. Dia boleh nyamuk tu, lena balik Pak Long ni. Tuan-tuan sekalian. Jadi, bangunlah tengah malam. Zaman kita, zaman bangun tengah malam. Saya tahu ada depan saya ni, lena pun bukan dijerak dah pun. Dia tak boleh. Tak boleh, saja gagah duduk ni je, duduk paksa lena je. Dah lena tak jerak, buat apa lagi? Mangkit berdoa kepada Allah. Dia kata biasa sekali, Ustaz, lena tak jerak mangkit buat macam Ustaz kata, berdoa ke Allah Ta'ala. Lepas tu terlelap, asap orang panggil. Kan? Ni modok lena dalam jerami buang jenis-jenis lagu ni. Itu yang pertama. Boleh faham tuan sekalian bangun tengah malam. Tuan-tuan, tak ada gunanya kita sembang nak memperjuangkan Islam ke? Tak ada gunanya kita nak sembang kata kita ni orang Islam ke? Kalau tengah malam kita tak pernah duduk bangkit. Tuan-tuan bangkit tengah malam, tuan-tuan akan rasa macam mana hari tuan-tuan pada hari itu amat-amat bermakna. Dia berasa tenang, dia berasa lapang hari itu. Pasal apa tuan-tuan? Kerana kita boleh berkorban. Kesenangan kita, sedikit saja kita ambil masa, kita berkorban demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkit tengah malam, tuan-tuan. Masa tu, Tuhan nak tengok hal tu. Tuhan tak tengok semayang kita. Pasal itu kewajipan kita.
Tuhan tak tengok apa nama zakat kita, pasal itu kewajipan kita. Tuhan tak tengok, tuan-tuan sekalian, pi haji kita, kerana itu kewajipan kita. Yang Tuhan nak tengok ni apa? Hang mangkit tak mangkit tengah malam. Aku bagi hang lena macam mana? Hang boleh tinggal tak tinggal tempat lena tu? Kalau kita boleh tinggal, maknanya kita telah berkorban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kemudian, sahabat Nabi tanya lagi, Ya Rasulullah, fa ayyu sadaqati afdal? Sedekah yang paling afdal itu apa dia, ya Rasulullah? Tadi dia tanya apa dia? Amalan paling afdal, amalan paling baik, amalan yang cukup baik. Nabi kata, bangkit tengah malam. Yang kedua, dia tanya pula sahabat, dia tanya pula Nabi, dia kata sedekah paling afdal tu apa dia, ya Rasulullah? Nabi kata, iaitulah jahdul muqil, sedekah yang sedikit tetapi berpanjangan. Apa makna dia, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan masuk dalam tabung masjid, walaupun RM1, tetapi tiap-tiap kali mai semayang di masjid, tuan-tuan buh dalam tabung masjid. Itu yang terbaik. Daripada bubuh RM50, lepas tu 5 tahun ke depan pula baru buh pula. Kan, dia buh 50 tu dia berasa, buat muka sebab Mr. Bean tu. Nak bagi orang tengok kata buh RM50. Haji 50 apa? Biasa dia kata padi jadi tau ni. Lepas tu tak jumpa dia 5 tahun lepas tu baru nampak pula buh. Tu pun buh RM1 ni, apa tu tak ada padi kali tu. Tak nampak lah, kita tak mahu. Agama suruh, buh sikit, buh sikit, buh sikit. Dalam keadaan mukil, dalam keadaan sikit. Apa makna ada, tuan-tuan sekalian? Berpanjangan benda tu. Daripada kita banyak, tetapi hanya bermusim. Agama tak mahu macam tu. Kemudian, sahabat Nabi tanya lagi, Ya Rasulullah, Ayyul hijrati afdal? Hijrah paling baik itu macam mana, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Man hajara ma harramallahu alaih. Iaitulah engkau meninggalkan apa yang telah Allah Ta'ala haramkan ke atas kamu. Itu cerita dia hijrah, tuan-tuan sekalian. Lah ni kita nak kena buat dah. 1442 hijrah. Hari ni 15 Muharram. 1442 hijrah. Kita duk sambut selalu, tiap-tiap tahun kita sambut tentang hijrah. Apakah pada tahun ni benda yang haram kita buat, adakah sama dengan tahun lepas? Tahun lepas banyak mana dah benda haram kita buat, tuan-tuan sekalian. Jadi kita minta kepada Allah, pelihara kita daripada terjerumus ke dalam lembah perkara yang haram. Sebab orang yang berjaya, orang yang berhijrah daripada benda yang baik, daripada benda haram kepada benda yang baik, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tuhan kata, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang bersusah payah, siapa yang posah diri dia untuk melepaskan diri dia daripada api neraka dan bersusah payah untuk masuk ke dalam syurga, buat amalan baik pasal nak masuk dalam syurga, Nabi Allah Ta'ala kata, itulah orang-orang yang faz. Faz ni faiz. Faiz ni apa? Orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang merdeka. Itu maksud dia. Maknanya, tuan-tuan, kita nak kena buat muhasabah dah. Hari ni, berapa banyak dosa yang kita telah buat hari ni? Pagi tadi mangkit-mangkit, apa yang kita buat? Mohong macam mana hari ni? Banyak tak banyak orang kita mohong? Mengumpat, banyak tak banyak orang kita mengumpat? Khianat tak khianat kita kepada orang? Kita tengok balik dosa-dosa kita, tuan-tuan. Buat tak buat? Kalau buat, kita kurang-kurangkan. Sebab apa? Kita nak masuk dalam golongan yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya lagi kepada sahabat. Qila, fa ayyul jihadi afdal? Sahabat tanya, Ya Rasulullah, jihad yang paling afdal tu apa? Jihad ni macam-macam, tuan-tuan sekalian. Ada jihad lawan nafsu, ada jihad keluar pergi berperang, ada jihad mencari nafkah, ada jihad menuntut ilmu. Itu makna dia. Jadi jihad yang paling afdal ni apa? Maka kata Nabi SAW, Man jahada al-musyrikina bimalihi wa nafsih. Iaitulah orang-orang yang memerangi orang-orang musyrik. Maknanya orang-orang yang buat amalan kesyirikan. Syirik ni banyak, tuan-tuan sekalian. Hari tu saya dicerita lah dekat Guak Tuan Zaid. Orang Guak Tuan Zaid tahu tak tahu, lupa tak lupa, saya pun tak tahulah. Cerita dah bab syirik yang berlaku dalam masyarakat Melayu ni. Banyak saya cerita, tuan sekalian. Ingat tak ingat? Orang Guak Tuan Zaid. Abang satu je dah. Tobat lahum tak mengaku Guak Tuan Zaid.
Saya abang lah tuan sekalian. Antara dia apa? Bila nak menikah ni, nak pergi tengok tarikh dulu hak kena. Nampak tak? Kira pula sebelum nak menikah tu pula ada pula tukang nuju 4 belalang nanti dia kira. Dia tu anak apa? Dia tu anak nombor 3. Saya nak nombor 2. Oh, tak kena. Dia tak kena. Nanti angin ngayang tak kena. Oh, dia pergi lagu tu. Lepas tu lagu mana? Nak kena bagi angin dengan angin. Bukan masalah angin hak nak menikah ni lelaki dengan perempuan. Bukan angin orang nak menikah ni. Tuan nampak tak? Lepas tu pula dia ambil nama pula, dia kira pula. Ada berapa nama? Contoh ada macam saya, Luqman. L-U-K. Oh, dia ada kira. L tu ada berapa? L tu 3, U tu 2, K tu 1, A tu 6, N tu 3. Tengok-tengok. Okey. Bawah 30. Okey. Hak perempuan tu pula. Oi, tak boleh ni. Perempuan ni kurang 30. Tak kena ni. Nanti hampa menikah ni nanti bergaduh ni. Sama macam cerita Si Baji The Boss. Pernah tengok cerita Si Baji The Boss? Rumah tuan-tuan tak ada TV dah lah ni. Pakat lempak habis semua lah. Cerita Hindu tu. Lagu tu lah. Waktu Si Baji The Boss ni, dia nak menikah dengan bini dia. Bini dia ni pula dengan Tok Sami ni cukup kuat. Tok Sami pula abang. Dia kata kalau hang menikah dengan dia, hanyalah kesengsaraan yang akan kamu dapat dalam masa perkahwinan kamu. Bahasa India lah. Bahasa Tamil lah. Bini dia pun rasa takut. Sungguh bila menikah dengan dia macam-macam ujian main kat mereka ni. Orang nak bunuh Si Baji. Tuan-tuan kenal ke Si Baji ni? Saya duk abang dia sebut apa nak? Haji. Mana ada buat haji pula? Bukan haji, Si Baji The Boss. Kan? Lah handphone. Bukan handphone kan kemas-kemas tuan-tuan kan? Pakai handphone kemas, buka YouTube tulis Si Baji The Boss, nanti dia keluar. Kan? Hak kepala botak ada pun. Mana tengok tu? Kan? MGR punya. Lepas tu orang Melayu kita pergi buat cakap kok diam ke cakap mana kan? Pandai orang Melayu kita ni. Allahu Akbar. Tak. Maknanya kalau percaya amalan-amalan karut sama. Betul tak betul? Sebab itulah Nabi kata itu jihad paling besar. Tuan-tuan, nak buang benda karut ni bukannya mudah ni. Oh, susah tuan sekalian nak buang benda karut ni. Dalam soal perkahwinan, dalam soal apa? Bila dah dapat anak macam mana? Kan hak cerita tentang uri apa semua macam-macam tu biasalah. Tak tahulah buang tuan Syed buat ke tak lagi tahu. Kalau buat lagi, berasa mengkelan katlah kita duk main mengajak ni. Uri tu mereka pergi bubuh pensil. Betul apa? Nak bagi budak tu cerdik, boleh jadi Perdana Menteri. Lagu tu pun hampir rompak Perdana Menteri buh dalam tu. Tidak tahu sekalian, macam-macam lah. Lepas tu pergi bubuh paku pula dalam tu. Pasal apa? Sagi takut tanam jin pergi makan paku. Bapa makan uri tu, sagi dia lekat, sagi dia mati. Hang tahu mana kata jin pergi makan benda tu? Jin bola boleh makan nasi kandang, makan apa mana kita tahu. Dia boleh fikir. Lepas tu tanam pula tuan sekalian, tanam perempuan ni, anak perempuan tanam tepi rumah, jangan duk tanam jauh-jauh. Pasal apa? Kalau tanam dekat rumah nanti mudah orang nak tengok anak dara kita. Apa kena mengena uri dengan anak perempuan hang? Orang bukan nak pergi minang uri tu, nak minang anak perempuan hang. Tu tak. Tuan-tuan nak tahu cerita tu, tuan-tuan pergi tanya balik siapa yang buat rakaman saya di Guak Tuan Syed. Tu dia rugi tapi mengaji Guak Tuan Syed tu. Kan? Betul tak betul orang Guak? Orang Guak orang renyeh. Naik saham orang Guak. Baik, tuan sekalian. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang memerangi orang-orang yang buat syirik. Syirik, tuan-tuan. Macam mana cara nak perang? Bimalihi wa nafsihi. Menggunakan harta dan juga menggunakan jiwa kita. Maksud dia dengan apa? Kalau zaman sekarang, dengan ilmu. Kalau kita boleh pergi jumpa dia, kita kena ada ilmu nak abang kat dia. Hang pakai gelang tu, gelang apa tu? Tak ada apa saja pakai gelang. Betul ke? Dah gelang ni kata ni, aku ni kalau aku balik rumah anak aku tengok aku dia teriak. Jadi aku jumpa satu kawan. Dia kata kawan kata hang pakai gelang hitam balik rumah anak tak teriak lah. Dia pakai sungguh balik rumah anak tak teriak lah. Kan tuan sekalian, kita abang benda ni semua syirik. Anak hang teriak tak teriak ya. Yalah hang balik rumah bagilah salam ke apa ke lebih kurang. Ni hang balik rumah hang duduk free gear tu. Mana pun jaga teriak. Kan? Lepas tu pula tuan perasan ayah-ayah kita pun ada waktu nak ambil ayam semayang sekali dia angkat baju dia, tengok-tengok di pinggang ada benang warna merah. Kan? Lepas tu pi balut pula dekat duit seduit ke apakah, dekat wasiat pun ada kan dekat tu. Balut kita dia tengok, haji, apa tu? Dia pun tutup. Tak ada apa.
Dah benang apa? Dia kata benang cacing. Benang cacing untuk umur 87 meh. Oh, benang cacing aja. Cacing apa aja? Cacing anaconda ke apa? Abang ada lagu tu. Tu bukan cacing lah tu. Yang tu benang bewak nama dia. Tuan sekalian. Apa semua mengarut belakang. Ya Allah, kita ada agama, peganglah agama elok. Jangan duk percaya benda-benda yang karut-marut ni tuan-tuan sekalian. Lepas tu, tuan-tuan boleh faham lah, makna dia benda-benda syirik kita kena tentang. Benda-benda syirik tak mau ada. Sebab agama habaq apa kepada kita. Syirik ni dia ada dua tuan-tuan sekalian. Satu syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar. Syirik akbar ni apa tuan-tuan? Syirik akbar ni syirik yang besar, macam mana saya bagi contoh kepada tuan-tuan tadi. Kan, bila kita tengok ada burung morai duk bunyi kat rumah kita, cong, kita pun duk berasa, siapa pula nak mati ni? Kan, tengok mati sungguh. Oh, betul pegang burung morai. Tuan-tuan, orang guak tuan saya keluar dah ni dengan van ni. Orang kampung lembah keluar dah dengan van. Nak pi mana? Nak pi Minang, orang Lahak Kepak. Kan, sampai di nasi sila Lahak Kepak tu, tengok bewak membuat lintas langsung depan tu. Bewak lari tengok kita pun balik. Oh, kita pun kau ayat balik cepat kan. Bewak berhenti, gostan balik bewak. Siapa bewak sebenarnya? Bewak tertanya-tanya. Siapa bewak? Aku bewak ke depan ni bewak? Memang bewak bapa ni. Pasal apa? Oh, jangan say. Semua say tuan-tuan sekalian. Tu benda tu karut. Bewak nak lintas memang waktu dia. Saya baru ni saya kayuh basikal pun. Lah duk kayuh basikal lah aku ni. Masuk kot apa? Dekat Matang Dahari tu masuk kot Kota Ok. Terkejut bewak memang betul. Bewak lintas ekor pun tak ada. Tak tahulah ekor dia lepas ke mana. Dia lintas kelang kabut. Nasib baik saya tak kona. Kalau kona dia gostan balik. Dia kata, ustaz. Dia panggil ustaz mampu saya. Hang bewak ke aku bewak dia lah. Lah ni hang jadi bewak biar aku kayuh basikal hang. Mampu saya. Kan, besar bewak kau ni besar-besar tu. Kan, Allahu Rabbi tabarakallah. Baik. Lepas tu Nabi tanya apa? Nabi ditanya lagi. Nabi ditanya lagi ayul qatli ashraf, iaitulah yang dikatakan mati yang terbaik itu macam mana ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uhariqa damuhu wa uqira jawaduhu, iaitulah mati yang terbaik apabila kamu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga kamu terbunuh di dalam perjuangan tu. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan ambil kesempatan ni. Orang yang mati ketika mana dalam majlis ilmu, contoh dia gitu. Dia pergi mengaji ni. Dan dia dengar ustaz ceramah, dengar kuliah apa semua. Lena, contoh lagu tu. Lena, orang gerak-gerak, meloreh jatuh, mati. Itu mati yang terbaik. Boleh faham tuan sekalian? Lah ni tuan-tuan minta kat Allah. Ya Allah, matikanlah aku lah ni. Minta lagu tu lah ni. Kan? Daripada tuan-tuan Lena, sakit mati katak lagu tu, lah habis minta. Itu mati yang terbaik. Maknanya kita memperjuangkan agama Allah. Mati ketika mana tengah menjadi tok imam. Mati ketika mana tengah menjadi tok bilai. Mati ketika mana sedang berdakwah kepada Allah. Mati ketika mana duduk di jalan nak tolong orang. Dia nak bantu orang. Bila dia ni hilang, tuan-tuan, dia ni meninggal, orang rasa satu kehilangan. Itu mati yang terbaik. Meninggal satu baklong ni. Bila dia meninggal ni, Allah, kita ni di kampung lembah ni rugilah dia tak ada. Kalau dia ada, ya Allah, dia kata semua kenuri kenara ni dia ejek semua. Itu mati yang terbaik, tuan sekalian. Boleh faham tuan sekalian? Kan? Mati hak tak terbaik ni apa? Oh, lega dia mati dah. Itu mati yang terbaik atau yang tak terbaik. Kata, dia tu meninggal dah. Dia kata, kita buat kenuri 7 hari 7 malam. Pasal apa dengan dia ada serabut pergi habis kepala otak kita dalam kampung ni. Tuan-tuan, itu. Boleh faham tak? Sebab itulah, kalau kita nak jadi orang bagus, jadi bagus sekarang ni. Sebab masa untuk nak jadi baik hanya sekali saja. Nak jadi jahat pun, waktu ni lah nak jahat, tuan-tuan sekalian. Sebab masa nak jadi jahat sekali ni ya. Kan? Sekali ni ya. Kalau jahat, tuan sekalian, orang akan cerita sampai bila-bila. Orang akan cerita. Matinya kita, dah tak ada dah masa untuk kita nak buat baik. Baik. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada sikit masa lagi tuan-tuan sekalian. 2 minit lagi. Seminit lagi. Amboi. Baik, tak dan apa ni. Baik tuan-tuan, hijrah. Ada seorang tanya Nabi tanya kepada sahabat, "Atadruna minat ta'ib?"
kamu tahu dah orang yang bertaubat, orang yang berhijrah itu siapa? Maka sahabat Nabi bertanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang bertaubat, man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bitaib. Nombor satu. Kalau nak berhijrah, cerita dia kena pi cari ilmu. Nabi kata siapa-siapa yang berhijrah, siapa-siapa yang bertaubat, tetapi dia tidak mencari ilmu, maka dia bukan orang-orang yang berhijrah. Boleh faham tak sekalian? Jadi, ada majlis ilmu tak mana-mana, kita pergi cari. Kita pergi mengaji. Kita pergi belajar, tuan-tuan sekalian. Macam mana cara nak belajar? Macam mana cara nak mengaji? Adakah dengan keadaan tuan-tuan macam ni ada disebut sebagai mengaji? Yang ni tak. Hak mai malam ni, dia bawa telinga nak dengar. Ya. Yang mengaji ni macam mana? Macam mana tuan-tuan pergi hantar anak-anak pergi sekolah tu. Sekolah dia ada baju sekolah. Takkan tuan-tuan nak pakai baju sekolah kot. Bukan maksud macam tu. Maknanya kena ada lah pen, kena ada lah kertas. Tadi Ustaz Ashraf sebut tadi. Ustaz Ashraf sebut tentang petikan yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya ambil masa tuan-tuan 2 minit lagi. Boleh tak? 2 minit lagi. Imam Syafi'i sebut apa? Ilmu ini umpama binatang yang liar. Ustaz Ashraf sebut apa? Kuda liar tadi kan. Ilmu ini umpama binatang yang liar. Maka kaitkanlah ilmu tu, ikatkanlah binatang yang liar itu menggunakan pen dan juga kertas. Boleh faham tuan sekalian? Boleh. Cerita dia lagu tu lah. Lepas ni cari bilah pen tak mana-mana pun. Tulis nombor ekor pun ada pen dengan kertas. Memang mengaji tak apa nak mau ada. Tapi bukan ni masjid kampung lembah, masjid lembah pergunungan. Masjid sana memang selalu macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bitaib. Orang yang berhijrah itu tetapi tidak ditambah amal ibadat dia tidak sebut sebagai orang yang berhijrah. Tuan-tuan 1442 tambahlah daripada dulu duk mai semayang Jumaat saja, lah ni kita tambahlah mai semayang fardu pula. Ayah-ayah kita duk semayang di masjid dah. Bila tengok orang baru mai, kita welcome dia. Mai masuk. Ya Allah, alhamdulillah sihat ke, lama tak jumpa. Lagu tu sudah. Jangan duk usah atas bawah. Dah usah atas bawah, duk sigong kawan dah. Tu, mai dah. Natang tu mai dah. Natang dia panggil kita. Mentang-mentang lah kawan ni lama mana tak pernah duk mai. Sekalian. Satu. Nombor 2 waktu bila? Waktu tuan-tuan duk istighfar lepas pada semayang. Yang ni saya cukup bantang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Tengok atas bawah tu. Dia tengok tu. Astaghfirullahalazim. Dia bagi geling kepala tu pula. Kawan hadut semayang belakang ni. Allah jam aku. Masbuk pula. Tu yang kelang kabut. Kuntau tuan-tuan lari main pasal tak mau untuk nak masbuk tu. Dengar tu imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia main tuan-tuan, motor tu dia tak ada nak tutup switch, tak ada nak bertungkat, dia loncok motor ya. Pasal apa? Lari punya pasal nak main ni nak bagi dapat rakaat. Pasal apa? Satgi kalau aku mangkit masbuk, satgi pop-pop ni dia usah satu macam. Tengok apa dia? Tengok apa tu? Lepas tu angkat kenin pula kawan. Main dah. Dia dah ajak main tu main. Dia ni pun semayang. Jahanam dia kata. Aku tadi rakaat ke berapa dah dia kata. Lain kali bagi salam berdiri balik ke tu ya. Tu tuan-tuan yang punya pasal. Bukannya orang lain. Jangan duk tengok tak tu pasal aku tu dah. Kita jangan duk berasa kita ni ahli masjid. Orang lain bukan ahli masjid. Hampa tu neraka. Jangan duk rasa macam tu. Nanti tuan-tuan di Gua Tuan Syed kita akan baca mukadimah demi mukadimah tentang benda-benda macam tu. Hatta Nabi tak bagi kita duk berasa kita ni betul. Sedangkan orang lain salah. Tidak. Tuan-tuan. Innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata kalau nak tengok dia tu betul tak betul adalah amalan di penghujung kematian dia. Dia jahat bitara mana sekalipun, dia tak pernah main ke masjid ke, tapi penghujung kematian dia rajin main ke masjid tuan-tuan. Rajin main ke masjid dan dia meninggal di saat itu. Allahu akbar. Maka kebaikanlah untuk dia. Apa gunanya kita duk main masjid selalu? Kita duk ulun buat masjid, ajak orang main masjid. Tetapi di hujung kebaikan kita meninggalkan masjid tuan-tuan sekalian. Apa gunanya? Takut macam tu. Okey. Dan yang seterusnya, saya sambung pada tahun hadapan. 1443. Tuan-tuan panggil lain. InsyaAllah kita sambung tentang hijrah ini.
Boleh Ustaz Ashraf nah? Nanti peringatlah, tahun depan peringat saya balik. Kalau saya tak ada apa, saya main insya-Allah. Tuan-tuan boleh peringat saya balik nah? Tahun depan 1443 kita main balik. Boleh kah? Lagu tak apa setuju Mana boleh. Saya baru jadi PTA tuan-tuan sekalian. Saya dah buat SOP 2 abang kat orang kuliah ni Malaysia mau duk berhenti. Tengok-tengok tuan-tuan kat tengah pira PTA. Hang balun lajak, lepas tu hang dah suruh orang berhenti pula. Mampu saya. Bukan tak tahu orang kampung lembah ni kan. Dia baling lembing, mampu saya. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini menjadi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم